Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin muhyyin nufus salatan tus'iduna biha fi jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nusina wanfa'na bima 'allamtana waj'alna minal mukhlisin. Allahumma iftah qulubana fi talabil ilmi warzuqna al-ikhlasa fihi wal 'amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa atina bi fadlika afdala ma tu'ti 'ibadaka as-salihin waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'du. Faqala syekhul muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa ulumi masyayikhina wa barakatihim fid darain, amin ya rabbal alamin. Kata al-imam al-alim al-allamah al-faqih al-habib Abdullah bin Abdurrahman Bafadl al-Hadrami rahimahullahu ta'ala, faslun wa fi 40 syatun ila 121 fashatani wa fi 201 thalathu syiyahin wa fi 400 arba'u syiyahin thumma fi kulli 100 syatun. Faslun, ini satu pasal fi zakat ghanam ataupun ai fi nisabil ghanam. Ini satu pasal pada menyatakan nisab bagi ghanam, bagi kambing. Bilangan kambing yang dipelihara oleh seseorang sampai ke kadar berapa ekorkah wajib dikeluarkan zakatnya. Sambung dalam kita punya perbincangan kita dalam nisab haiwan ternakan. Qala rahimahullah wa fi 40 syatan, dan pada 40 ekor kambing. Kambing ni tak kira sama ada kambing kacang ataupun kambing biri-biri, sama aja. Walaupun ada kedua-dua jenis tu dikira kambing. Dikira kambing. Walaupun sebahagiannya kambing biri-biri, sebahagiannya kambing kacang. Wa fi 40 syatan, pada 40 ekor kambing, syatun, seekor kambing. Setiap 40 ekor, seekor kambing yang wajib dikeluarkan sebagai zakat. Seekor kambing ni seekor kambing yang sah dijadikan sebagai zakat lah, iaitu jaz'atu dha'nin ataupun thaniyatu ma'zin lah, macam yang telah dibincangkan dalam zakat. Kita lajak, kita langkah satu fasal. Kita langkah satu fasal. Lembu dulu. Fasl, qala rahimahullah, faslun wa fi 30 min al-baqari tabi'un ibnu sanatin aw tabi'atun bintu sanah wa fi 40 musinnah laha sanatan wa fi 60 tabi'ani fi thumma fi kulli 30 tabi'un wa fi kulli 40 musinnah. Kita langkau satu fasal ni. Faslun ay fi nisabil baqar. Itu. Ini pasal pada menyatakan nisab kadar wajib zakat bagi bakar, bagi lembu. Bagi lembu, segala jenis lembu ternakan lah, termasuk kerbau. Termasuk kerbau. Tak kira lembu lembu cap apa kali pun, lembu bakar apa kali pun, asalkan dia lembu, dia memang total, memang asli lembu, bukan kacuk dengan apa-apa dan sebagainya, maka dia dikira sebagai cukup dia punya bilangan dia, walaupun bercampur dengan lembu-lembu yang daripada kategori ataupun jenis yang lain, asalkan dia memang lembu asli, bukan kacukan daripada mana-mana binatang yang lain, maka wajib zakatnya bila cukup nisab dah. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi 30 min al-baqari, dan pada 30 daripada lembu, bila mana bilangan lembu ternakan itu mencecah ataupun mencapai bilangan 30 ekor, tabi'un, seekor tabi'. Apa dia tabi'? Ibnu sanatin, anak lembu umur setahun. Anak lembu jantan, ibnu, anak umulantan, anak lembu jantan, sanatin, yang berumur setahun. Maksudnya yang cukup usia dia 12 bulan ke atas. Yang dah genap usia dia 12 bulan ke atas.
Au tabi'atun, ataupun tabi'ah. Apa dia tabi'ah? Bintu sanatin, anak lembu betina yang berumur setahun. Anak lembu betina yang berumur setahun. Jadi kalau kambing yang umur setahun disebut jazah, tapi kalau anak lembu disebut tabi', yang umur dia genap 12 bulan. Anak lembu disebut sebagai tabi'. Kalau jantan, kalau anak lembu betina yang umur dia 12 bulan ke atas, nama dia tabi'ah. Kalau kambing, istilah dia ialah jaz'ah. Yang macam dalam fasal yang lepas pada nisab unta. Maka untuk 30 ekor lembu yang dipelihara, cukup dia punya syarat dia yang lain lah, termasuk cukup haul dan sebagainya. Kalau ada 30 ekor, maka wajib zakatnya seekor tabi' ataupun seekor tabi'ah. Anak lembu jantan ataupun anak lembu betina yang telah berumur 12 bulan ke atas. Dia dinamakan sebagai tabi' itu sebab ketika umur ini dia dah mula mengikut ibunya ke padang ragut. Umur bayar setahun ni, dia dah ikut ibu dia untuk pergi sama-sama makan rumput di padang ragut. Jadi nama dia tabi'. Dia mengikut mak dia. Wa fi arba'ina, dan pada 40 ekor lembu musinnah. Musinnah, lembu betina lah. Musinnah laha, bagi musinnah itu sanatani, lembu betina yang umurnya 2 tahun, yang umurnya dah genap 24 bulan ke atas. Umurnya dah genap 24 bulan ke atas, nama dia musinnah. Ini betina. Musinnah ni betina. Dinamakan sebagai musinnah, diambil daripada kalimah sin, kalimah asnan, gigi. Sebab pada ketika umur ni giginya dah sempurna. Giginya dah sempurna, dah cukup kuat dan telah bersalin gigi. Lembu dewasa lah, cerita lah, kita dah habis luruh dah gigi susu kita, tabik gigi hak betul-betul gigi kekal ni, dan telah sempurna pertumbuhan gigi kita. Maka lembu pun pada ketika usia dia 2 tahun 24 bulan ke atas, dia dah sempurna gigi dia, maka dinamakan sebagai musinnah. Musinnah ambil pada kalimah asnan ataupun sinnun, asnan gigi. Wa fi sittinah, dan pada 60 ekor lembu tabi'ani, 2 tabi'. Pada 60 ekor tabi'ani, 2 tabi', 2 anak lembu jantan yang umurnya setahun. 2 anak lembu jantan yang umurnya setahun. Ni maksud tabi'ani ni juga tabi'atani lah, sama ada 2 ekor lembu jantan ataupun 2 ekor lembu betina lah. Sebab 60 ekor ini ialah gandaan daripada 30 tu. Kan yang awalnya kita kata 30 ekor lembu wajib seekor tabi' ataupun tabi'ah. Maka bila ganda 30 jadi 60, maksudnya 2 kali 30 lah. Maka kenalah 2 tabi' ataupun 2 tabi'ah. Kenalah 2 tabi' ataupun 2 tabi'ah. Maksudnya boleh keluar yang jantan, boleh keluarkan yang betina. Pasal apa kita kena pastikan yang mana jantan, yang mana betina? Sebab dalam kebanyakan masalah zakat, dia kena awak keluar hak betina. Dalam kebanyakan masalah zakat, dia kena awak keluar hak betina, bukan hak jantan sebagai zakat. Itu akan dibincangkan kemudian lah. Kita akan bincangkan, kita akan sentuh kemudian bab tu. Melainkan pada 5 masalah yang boleh awak keluar jantan. Nanti kita akan bincang bab tu. Sampai tentang perbahasan ya, kita akan bincang. Jadi ada lebih kurang 5 masalah saja yang harus dikeluarkan zakat itu, jantan ataupun betina, diberi pilih. Lain daripada 5 masalah yang kita akan bincang kemudian ni, maka semuanya kena keluarkan dengan betina. Sebab tu disebut musinnah.
tanpa sebut musin. Kalau disebut bintu labun, contohnya dalam bab unta tu, bintu labun disebut hiqqah, semuanya ada ta marbutah, semuanya merujuk kepada anak ternakan yang betina, Habis, maka pada 60 ekor lembu tabi'ani kita takdir sikit, tambah sikit lah, au tabi'atani, dua tabi' ataupun dua tabi'ah, sama ada anak lembu jantan ataupun anak lembu betina yang umurnya 1 tahun, yang umurnya telah cukup 12 bulan ke atas. Summa kemudian ni kena takdir ni, kena takdir kullama zada 10 lah, setiap kali bertambah 10. Summa ai zada ala dhalika kullama zada 10, tu makna dia, bertambah atas bilangan tersebut setiap kali bertambah 10. Maksudnya akan berlaku perubahan hukum ataupun gandaan zakat tu bila mana dah lebih 10 ekor. Setiap kali cukup 10 ekor maka ada gandaan yang baru. Summa, daripada 60 tu, summa fi kulli 30 tabi'un, pada setiap 30 itu tabi'un au tabi'atun lah, tabi'un au tabi'atun. Pada setiap 30 itu anak lembu jantan ataupun anak lembu betina yang umurnya setahun. Wa fi kulli 40, dan pada tiap-tiap 40 musinnah. Pada setiap 40 musinnah. Bila mana bertambah 10, daripada 60 dua tabi'. Kemudian lepas daripada itu, setiap pertambahan 10 itu zakatnya dikira setiap 30, setiap angka 30 haiwan ternakan lembu kita tu, wajib zakat seekor tabi' ataupun tabi'ah. Setiap 40 ekor lembu yang kita ada, maka dikira zakatnya seekor musinnah, lembu yang berusia lembu betina yang berusia 2 tahun. Lembu betina yang berusia 2 tahun. Jadi daripada 60 tu tambah 10 jadi 70. Daripada 60 tambah 10 jadi 70. Maka 70 itu seekor tabi' dan seekor musinnah. 60 tadi 2 ekor tabi'. 60 2 ekor tabi' tambah 10 jadi 70. 70 maksudnya 30 campur 40. Jadi 3 seekor tabi' dan seekor musinnah. Tambah lagi 10 jadi 80. 80 maksudnya 2 ekor musinnah. Sudah setiap 40, 80 ekor, 40 lah. Jadi 2 ekor musinnah. Tambah lagi 10, 90, 3 ekor tabi'. Tambah lagi 10, 3 ekor tabi'. Dah jadi 90, 30, 30, 30. Tambah lagi 10 ekor, jadi 100 ekor. 2 ekor tabi', seekor musinnah. 30, 30, 40. 100 ekor. 2 tabi', seekor musinnah. Tambah lagi 10, jadi 110. Jadi 2 musinnah, 1 tabi'. 110 maksudnya 2 musinnah, 1 tabi'. Sebab 40, 40, 30. Tambah lagi 10, jadi 120 ekor haiwan ternakan yang dimiliki, sama ada 3 musinnah, 40, 40, 40, ataupun 4 tabi', 30, 30, 30, 30. Dia ada 2 pilihan kat tu. Nak keluarkan 3 musinnah pun sah, 40, 40, 40, 120, ataupun nak keluarkan 4 ekor tabi' pun boleh, 30, 30, 30 dan 30. Dan kias lah, tambah lagi 10, lagi 10, lagi 10, lagi 10. Dan dengan pecahan yang tepat. Maksudnya kalau boleh kalau boleh dua-dua jenis, maka ada pilihan kat tu, macam 120. Macam 120. Dia akan
120, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Ada, dia takkan jumpa dah. Dia takkan jumpa dah gandaan untuk 40 dan 30, melainkan pada angka 240, melainkan pada kiraan angka 240. Sebab 240 ekor sama dengan 6 musinnah, 6 kali 4, ataupun 8 tabi', 8 kali 3. Gitu. Ini akan jumpa pula pilihan tersebut pada 240 ekor. 120, kemudian 240. Yang jumpa pilihan sama ada kita nak keluarkan tabi' pun boleh, nak keluarkan musinnah pun boleh. Tengok pada angka, Dia kalau faham perbincangan kita dalam bab unta yang kelahiran yang lepas ni, maka fahamlah maksud yang kita huraikan kat sini ni. Qala rahimahullah, faslun fi zakatil ghanami, faslun fi nisabi al-ghanami. Ini satu fasal, yakni pada menyatakan nisab ghanam, kambing. Wa fi 40 syatun, pada seekor, pada 40 ekor kambing, 40 ekor kambing, sama ada kambing kacang ataupun kambing biri-biri, ataupun campur di antara dua jenis kambing tu, ada 40 ekor, wajib zakatnya syatun, seekor kambing. Syatun kat sini seekor kambing ialah sama ada seekor kambing jaz'ah ataupun saniyah, jaz'atu dha'nin ataupun saniyatu ma'zin. Dia ada dua pilihan, sama ada saniyatu dha'nin, ada jaz'atu dha'nin ataupun saniyatu ma'zin gitu. Sama ada jaz'atu dha'nin, kambing biri-biri betina yang umurnya setahun 12 bulan ke atas, ataupun yang telah gugur gigi harapannya walaupun belum cukup umurnya setahun. Jaz'atu dha'nin ada dua kemungkinan, iaitu kambing biri-biri betina yang telah genap umurnya 12 bulan, setahun ke atas, ataupun yang telah gugur giginya walaupun masih belum sampai umurnya, yang telah gugur gigi harapannya walaupun belum sampai umurnya 12 bulan. Itu jaz'atu dha'nin, satu pilihan. Ataupun pilihan yang kedua, kalau kambing kacang, saniyatu ma'zin, kanak kambing betina yang umurnya 2 tahun. Kambing betina yang umurnya 2 tahun, saniyatu ma'zin. Betina, jantan tak boleh. Dalam bab ni jantan tak boleh. Jaz'ah kalau kambing biri-biri, jaz'ah kalau kambing kacang kita ni saniyah. Dia mesti kambing betina. Kambing jantan tak boleh. Dalam bab zakat kambing, zakat ternakan kambing, dia mesti betina. Jantan tak sah. Yang jantan hari tu ni pada 5 ekor unta hari tu. Dalam apa nama nisab unta, 5 ekor unta boleh keluar jantan, boleh keluar kambing betina. Kambing jantan pun boleh, kambing betina pun boleh. Tapi ni dalam masalah nisab bagi kambing, ternakan kambing, tak, dia mesti keluar betina. Dia mesti keluar betina. Kalau kambing biri-biri nak jadikan zakat, maka kambing biri-biri betina yang telah umurnya setahun, ataupun yang telah gugur gigi harapannya walaupun belum cukup setahun. Kalau kambing kacang yang nak dikeluarkan sebagai zakat, maka mestilah kambing biri-biri betina, kambing kacang betina yang berumur 2 tahun. Kambing kacang betina yang berumur 2 tahun. Itu pada 40 ekor kambing. Ila mi'atin wa ihda wa ishrina, sehinggalah 121 ekor. Sampai 121 ekor kambing yang dia miliki, fasyatani, maka 2 ekor kambing. Maka 2 ekor kambing. Maksudnya daripada 40 sampai ke 120 kekal dengan seekor kambing kan.
Tahun pertama dia pelihara kambing, ada 40 ekor contohnya, maka untuk tahun tu seekor kambing lah yang dia kena wajib zakat, seekor kambing. Tahun yang kedua, bilangan kambing yang dia ada 90 ekor kambing contohnya, 90 ekor kambing contohnya. Banyak mana zakat yang dia kena keluarkan? Seekor kambing juga. Tahun yang ketiga, kambing dia ada 120 ekor saja, 120 ekor saja, masih lagi zakatnya ialah seekor kambing. Bila mana bilangan angka kambing ternakan dia tu mencecah 121, baru kena 2 ekor kambing. Baru kena 2 ekor kambing. Maksudnya seekor kambing ni sampailah kepada bilangan ternakannya mencecah 120 ekor kambing. 120 ekor kambing. Bernama mi'ah wa ishrin. Bila mana ternakan dia itu dah sampai 120 ekor, 121 ekor kambing, maka fasyatani, 2 ekor kambing. Samalah, 2 ekor kambing betina. Kalau biri-biri yang telah berumur setahun ataupun yang telah gugur gigi hadapan dia, dipanggil jaz'ah. Kalau kambing kacang yang telah berumur 2 tahun ke atas, iaitu 24 bulan ke atas. Wa fi mi'ataini wa wahidah, dan pada 201, maksudnya 2 ekor kambing tadi ni zakat yang wajib dikeluarkan bila mana seseorang itu memiliki kambing sebanyak 121 ekor kambing sampailah kepada 200 kambing. 121 sampailah kepada 200 kambing, zakat yang dia wajib keluarkan setiap tahun selagi mana tak melepasi angka 200 ialah 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Masuk kambing yang ke-201, wa fi mi'ataini wa wahidatin, dan pada 201 kambing, 200 dan 1 ekor kambing, 201, salasu syiatin, salasu syiahin, salasu syiahin, 3 ekor kambing, 3 ekor jaz'ah ataupun 3 ekor saniyah, ataupun yang dicampurkan di antara keduanya. 2 ekor jaz'ah, 1 ekor saniyah pun okey, 2 ekor saniyah, 1 ekor jaz'ah pun okey, 3 ekor jaz'ah pun okey, 3 ekor saniyah pun okey. Tak masalah. Itu bila mana dah masuk 200 seekor, 200 1 ekor kambing, sampailah kepada 399 ekor. 399 ekor, kekal dengan 3 ekor kambing sebagai zakat dia. Lebih daripada 399, maksudnya masuk kambing yang 400 pada pemilikan dia, sama ada dia beli tambah ataupun beranak ataupun dihebah kepada dia ataupun dia dapat secara pewarisan dan sebagainya, tak kisahlah. Tapi masuk dalam dia punya pemilikan dia kambing yang ke-400. Kambing yang ke-400, maksudnya dia telah memiliki 400 kambing, 400 ekor kambing, arba'u syiyahin, maka wajib keluar zakat 400 kambing, 4 ekor kambing. 400 kambing wajib keluar 4 ekor kambing. 400 kambing wajib keluar 4 ekor kambing. Summa, contohnya summa ay zada ala zalika kullama zada kullama zada, bertambahlah angka tersebut, bertambahlah nisab tersebut setiap kali bertambah, fi kulli mi'atin, setiap 100 daripada 400 tadi ni. 400 4 ekor kambing, kemudian bertambah lagi 100, setiap 100 yang bertambah tu syatun, seekor kambing. Maksudnya kalau dah sampai 500 ekor kambing, 5 ekor zakat. 600 ekor kambing, 6 ekor zakat. 700 ekor kambing, 7 ekor zakat. 800 ekor kambing, 8 ekor zakat, dan seterusnya setiap kali pertambahan 100. Setiap kali pertambahan 100. Habis ni nisab bagi haiwan ternakan yang wajib zakat.
unta ada nisab dia, lembu ada nisab dia, dan kambing pun ada nisab dia. Nak tengok hadis yang berkaitan dengan nisab ini boleh buka dalam Sahih Bukhari. Tak ingat secara tepat hadis berapa, tapi hadis yang ke berapa? 1200 kot, 1400. Hadis yang ke 1400 ke atas sikit, 1422 ke berapa gitu, dalam bab zakat. Hadis riwayat daripada Sayyidina Anas bin Malik yang menceritakan bahawasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika menghantarnya ke Bahrain untuk mengutip zakat, disertakan dengan satu surat. Dalam surat itu disebutkan kadar zakat ni. Unta kalau banyak ni kena banyak ni, kalau banyak ni kena banyak ni, kalau banyak ni kena banyak ni, kalau lembu banyak ni kena banyak ni, kalau kambing bilangan banyak ni, maka wajib zakat ni bagi dia. Macam yang kita dah bincang ni, yang kita sebut ni sebiji macam yang dalam hadis yang tersebut dalam Sahih Bukhari, angka-angka ni. Dan dalam surat tu juga menyebutkan tentang jangan ambil kambing ataupun jangan ambil ternakan yang disayangi oleh tuan dia. Ijtanibu makariman na'mi, maksudnya elakkan daripada mengambil haiwan yang disayangi oleh tuan dia sebagai zakat. Kalau ada binatang lain yang setaraf dengan binatang tu, dia kadang-kadang tu adalah tuan tu ke anak tuan ke, dia ada sayang sekok ataupun 2 ekor dia punya ternakan itu, sayang lebih pada hal lain. Binatang tu, ternakan tu jinak ke, comel ke, ataupun macam-macam lah sebab bagi jadi sayang ni, warna dia lawa ke, adalah sebab-sebab pasal dia sayang haiwan ternakan tu. Walaupun dia layak dijadikan sebagai zakat, maka Sayyidina Abu Bakar pesan jangan ambil benda tu sebagai zakat, sebab dia akan menjadikan tuan haiwan tersebut sedih. Jadi menyebabkan tuan haiwan tu sedih dengan ambil itu. Kalau ada hak lain, kalau tak ada hak lain, ada hak tu je, boleh ambil lah, boleh ambil gitu. Itu antara benda yang disebutkan dalam surat tersebut, dalam catatan yang dikirim kepada Sayyidina Anas bin Malik tersebut. Baik, maka ni selesai perbincangan kita tentang nisab. Ni ada beberapa perkara lagi yang menjadi syarat sah bagi keluar zakat ni, keluar zakat ternakan ni, disebut dalam fasal yang seterusnya. Faslun. Dalam fasal ni menyebutkan tentang beberapa syarat tambahan untuk keluar zakat. Dia ada syarat tambahan. Dia ada beberapa perincian yang perlu kita tahu dalam masalah nak keluar zakat ternakan ni. Wala yajuzu akhdhul mu'ibi wala yajuzu akhdhul ma'ibi min dhalika illa idza kanat ma'ibatan kulluha. Wa kadzalika al-miradu wala yajuzu akhdhu adh-dhakari illa fi ma taqaddama wa illa idza kanat kulluha dhukuran wala akhdhu ath-saghiri illa idza kanat kulluha sighara walau ishtaraka ithnani fi nisabin wajabat alaihima az-zakatu. Masuk dalam beberapa perincian yang berkaitan dalam bab zakat ternakan. Qala rahimahullahu ta'ala wala yajuzu akhdhul ma'ibi, dan tidak sah mengambil akan haiwan yang aib, akan haiwan yang aib. Haiwan yang ada kecacatan. Ma'ib maksudnya haiwan yang ada kecacatan. Yang dimaksudkan kecacatan kat sini bukanlah kecacatan yang bukanlah kecacatan yang menyebabkan tidak sah dibuat korban dengan dia. Kecacatan dalam bab udhiyah, dalam bab sembelihan, kita nak buat korban ke, kita nak buat akikah ke dan sebagainya, kecacatan tu ialah sebarang kecacatan yang mengurangkan daging. Itu kecacatan dalam bab udhiyah. Kecacatan dalam bab zakat ini kecacatan yang mengurangkan nilai harga dia. Dia kan masalah dia menghilangkan daging ataupun mengurangkan daging dia. Contoh macam kecacatan dalam bab udhiyah, dalam bab sembelihan, korban ke, akikah ke dan sebagainya. Kecacatan tu contohnya macam patah kaki. Patah kaki menyebabkan dia sukar untuk bergerak untuk makan.
maka tu dikira sebagai kecacatan yang mengurangkan isi dia, ataupun ada luka yang parah kat dia, jadi menyebabkan dia tak lalu makan, mengurangkan isi dia, ataupun terputus telinga, terputus ekor dan sebagainya, tu mengurangkan isi. Tu dalam bab sembelihan, tu aib dalam bab sembelihan. Dalam bab zakat bukan aib itu yang dimaksudkan. Dalam bab zakat, aib yang dimaksudkan ialah aib yang mengurangkan nilai dia, yang mengurangkan harga dia. Contohnya dengan adanya benda-benda tu kat dia, menyebabkan harganya sepatutnya, kalau harga pasaran ni contohnya harga pasaran seekor kambing tu kita kata 1,300 dengan saiz dia dan sebagainya. Sebab ada keaiban tu kat dia, sebab ada aib tu kat dia, mungkin harganya jatuh sampai ke 800. Itu contoh. Walaupun gemuk, walaupun ada daging cukup dan sebagainya, tapi sebab ada something dekat dia, sebab ada kekurangan yang kat dia, yang menyebabkan pembeli tak berkenan untuk beli benda tu, tak berkenan untuk beli haiwan tu, sebab ada sesuatu dekat dia, maka tu dikira sebagai aib, tak boleh dikeluarkan sebagai zakat. Contohnya liar, payah belah, liar ke, suka teriak ke, benda tu menyebabkan pembeli tak mau beli. Melainkan kalau dijual murah, kalau jual dengan harga kambing biasa standard 1,300 contohlah, kambing biasa standard 1,300 contoh, berat sekitar, kita katalah berat sekitar dalam 45 kilo itu, standard lah, standard ni kita main kata ni, standard nak cerita gambaran dia. Dan harga dia 1,300 harga sekarang. Dan harga kambing macam hak korban kita baru-baru ni pun standard tu lah 1,300 ke 1,000 tu. Payahlah dapat 1,000 ni, melainkan orang yang betul-betul kenal ataupun yang agak kecil sikit. Tapi kalau standard 1,300, antara 1,300 ke 1,500 sekor kambing. Tapi kambing tu walaupun saiz sama macam kambing-kambing yang lain, dia suka teriak. Contohnya tak berhenti-berhenti, hingat teriak tu, saja-saja pun teriak, sakit pun teriak, nak makan pun teriak, kenyang pun teriak, cemuih pun teriak, kawan usik pun teriak, duduk sorang-sorang pun teriak. Jenis suka jerit. Maka dia aib yang menyebabkan pembeli tak suka nak beli. Nak bela orang kalau lagu ni bunyi hingat-hingat lagu ni. Sampai tak berhenti beradu ni. Selalunya kalau bunyi tu dia sakit, kita tahu lah kata dia sakit. Dia tak sihat pun dia bunyi. Kadang-kadang bunyi tu pasal dia lapang ni, tak kenyang pun dia bunyi. Jadi dia menyebabkan pembeli tak mau beli sebab ada perangai tu dekat dia. Melainkan kalau dijual dengan harga murah, baru pembeli mau beli. 1,300 tak mau, 800 mau, murah, ambil meleh. Itu contohnya. Maka tu disebut sebagai aib dalam bab haiwan, dalam bab zakat ni. Maka yang ada aib seumpama tu, tidak boleh dikeluarkan sebagai zakat. Tidak boleh dikeluarkan sebagai zakat. Ataupun jenis mandom. Tahu jenis mandom ni, tak jenis sengap, tak ada apa-apa, tak cerdas, tak aktif kan. Orang yang makan pun mandom, macam sakit, padahal tak sakit pun, macam sakit, dia sihat elok, tapi jenis duduk di hujung kandang tu, duduk di hujung reban tu, duduk di hujung padang tu, duduk sengap tu, macam sakit. Makan cukup, cek, tak ada apa, tak ada luka pun, tak ada apa, tak ada cek veterina pun okey pun tak, tapi jenis duduk tu, jenis mandom. Tu pun pembeli tak mau juga, sebab susah untuk bela jenis-jenis lagu tu. Kita tak tahu dia sakit ke, dia sihat ke, dia lapang ke, dia kenyang ke dan sebagainya. Melainkan kalau dikurangkan harga dia, maka tu dikira sebagai aib. Maka tak boleh keluar yang jenis lagu tu untuk bayaran zakat. Tak boleh. Walaupun dia punya isi dia gemuk, walaupun dia punya badan dia cukup, daging dia cukup macam kambing-kambing yang lain juga contohnya, berat dia cukup, kesihatan dia pun okey dan sebagainya, tapi sebab ada aib-aib tersebut menyebabkan pembeli tidak mahu membelinya, melainkan dengan harga yang kurang. Ataupun banyak lagi lah, ataupun kambing, binatang tu kurang susu pun dia juga.
pembeli beli benda tu, tujuan pembeli akan beli seekor binatang tu, lembu ke, kerbau ke, kambing ke, dia beli dengan tujuan untuk nak ke susu dia tu, bukan nak makan, tapi nak ke susu dia. Beli tu pasal nak susu. Tu tujuan pembeli kalau dia nak beli haiwan tu. Tujuan pembeli kalau dia nak beli haiwan tu. Dan tu jugalah ialah sebab kebanyakan haiwan tersebut dibeli. Dia ada jenis-jenis dia lah. Ada haiwan yang dibeli untuk dikembangbiakkan, ada haiwan yang dibeli sebab nak ke susu dia, ada haiwan nak beli sebab nak jadi bapa jantan bakar, ada haiwan yang dibeli untuk untuk dijual pula dan sebagainya tu, daging dan sebagainya tu. Ada sesuatu dekat dia yang menyebabkan pembeli tersebut tak mau beli sebab tak kena dengan tujuan. Kambing tu contohnya, ataupun lembu tu contohnya, memang sepatutnya untuk diperah susu. Untuk diperah susu sampai dah waktu dia. Dan memang dia dah ada anak dan sebagainya, memang sepatutnya ada susu yang banyak lah, boleh diambil manfaat. Dan pembeli nak beli dengan tujuan tu. Tiba-tiba susu tak ada, ataupun susu terlalu sedikit, maka tu juga dikira sebagai aib. Sebab dia menghilangkan ataupun dia menyebabkan pembeli terbantut nak beli dia, melainkan dengan harga yang murah. Maka yang ni dikira sebagai aib dan tidak boleh dikeluarkan sebagai zakat dengan haiwan-haiwan yang seumpama ni. Jadi dia berbeza dengan aib dalam bab udhiyah. Kita kena beza. Aib dalam bab udhiyah, setiap perkara yang menyebabkan haiwan yang dijadikan sebagai korban ataupun sembelihan akikah itu kurang daging dia. Tu dalam bab udhiyah sebelah. Ni dalam bab zakat, dalam bab mengambil ataupun memberikan zakat ternakan. Kambing tersebut, haiwan tersebut mestilah bebas daripada aib yang mengurangkan nilai dia, ataupun yang menyebabkan pembeli tidak ada keinginan untuk membelinya. Pembeli tidak ada keinginan untuk membelinya. Jadi wala yajuzu akhdhul ma'ibi, dan tidak harus mengambil sebagai zakat lah. Bila mengambil, ambil makna lawan dia pun sama lah, yang tak pun sama lah. Orang yang nak kutip zakat tu tak boleh ambil, orang yang nak bagi zakat tu pun tak boleh bagi. Al-ma'ibi, haiwan yang ada aib, haiwan ternakan yang ada aib sebagai zakat. Dia kalau orang nak ambil hak tu, tuan ternakan tu, bagilah nak ambil ni. Hak ni tak elok ni, nak ambil ni, ambil. Memang dia nak bagi ya. Tak. Orang yang nak ambil zakat tu pun tak boleh, orang yang nak bagi zakat yang tu pun tak boleh. Dia makan dua-dua belah. Wala yakhzu akhdhul ma'ib, sama makna dengan wala yajuzu ikhrajul ma'ib, sama makna. Tidak harus memberi, tidak harus mengambil, dan tidak harus mengeluarkan haiwan yang aib sebagai zakat. Min zalika, dari yang demikian itu, dari na'am tu, dari demikian ternakan tu, ataupun dari zakat tu, tak harus dikeluarkan sebagai zakat, illa, melainkan ada istisna dia, illa, melainkan idza kanat ma'ibatan kulluha, melainkan apabila adalah beraib semuanya. Semua binatang dia tu, contohnya kambing dia 40 ekor, 45 ekor, 50 ekor tu, semua jenis tak ada susu. Contohnya, semua jenis susu sikit. Hak yang jenis ada susu tu semua sikit. Maka boleh kan? Sebab hak yang dia ternak pun semua macam tu. Jadi dikeluarkan apa yang ada pada dia lah. Boleh. Macam tu juga wa kadzalikal miradu. Begitu juga dengan mirad, haiwan yang sakit. Dia ada sakit kuku ke, dia ada sakit mulut ke, dia ada sakit mata ke, sakit apa pula, tak boleh. Wa kadzalika, dan seperti itu, seperti mana ma'ib tu, seperti mana haiwan yang mempunyai aib itu ialah al-mirad, haiwan yang berpenyakit. Haiwan yang berpenyakit pun tak boleh juga, pun samalah, melainkan semuanya berpenyakit. Tak apa. Masalah yang sama dengan masalah ma'ib. Masalah yang sama dengan masalah ma'ib. Maksudnya,
Kalau ada di sana haiwan yang sahih, haiwan yang sihat dan haiwan yang sakit, maka tak boleh dikeluarkan haiwan yang sakit sebagai zakat. Kalaulah semua haiwan tersebut sakit, maka sahlah dikeluarkan salah satu daripada haiwan yang sakit itu sebagai zakat. Sama macam masalah ma'ib tadi, sama macam masalah haiwan yang beraib. Tapi itulah dalam dalam kitab fiqh sebut, sekiranya yang nak dikeluarkan yang beraib ataupun yang sakit ini, mestilah yang diambil pada pertengahan. Jangan ambil yang paling kurang sakit, jangan ambil yang paling kurang aib, dan jangan ambil yang paling banyak aib dan yang paling banyak sakit. Ambil yang tengah-tengah, mutawasitah. Dia kata yang diambil ataupun yang dikeluarkan sebagai zakat itu ialah yang mutawasitah, yang pertengahan. Jangan ambil yang paling sakit sebagai zakat, dan jangan ambil yang paling dalam banyak-banyak sakit tu dialah yang paling sihat sikit pun, jangan ambil yang tu sebagai zakat. Ambil yang pertengahan, ambil yang pertengahan. Macam tu juga dengan yang beraib, jangan ambil yang paling aib, yang paling kronik aib dia sebagai zakat, tak boleh. Dan jangan pula ambil yang paling kurang aib dia sebagai zakat, pun tak boleh. Sebab kalau ambil yang paling kurang, sama ada nisbah aib ataupun nisbah sakit, dia akan merugikan penternak. Kalau ambil yang paling aib ataupun yang paling sakit, dia akan merugikan asnaf. Dia akan merugikan asnaf. Jadi win-win situation lah, ambil yang tengah-tengah. Ambil yang tengah. Kita sebut fa yakhruju hina idzin mutawassitatul aib wal marad. Maka dikeluarkan zakatnya pada ketika itu, pada ketika semua haiwan ternakan dia itu mempunyai aib, ataupun pada ketika semua ternakan itu mempunyai sakit, dikeluarkan daripada zakatnya itu ialah yang mutawassitah, yang pertengahan, supaya tidak merugikan kedua-dua belah pihak. Supaya tidak merugikan kedua-dua belah pihak. Lagi, wala yajuzu akhdhu zakari. Ini kita bincang tadi ni, hak kita sebut tadi. Wala yajuzu akhdhu zakari, dan tidak harus lagi, dan tidak harus akhdhu zakari, mengambil ataupun ikhraj, sama maknalah. Mengambil sebagai zakat ataupun mengeluarkan sebagai zakat itu az-zakari, hak jantan. Hak jantan tak boleh keluar sebagai zakat, illa melainkan fi ma taqaddamah, melainkan pada yang telah terdahulu sebut. Bilangan ataupun angka yang telah kita sebutkan sebelum ni, yang dibenarkan ataupun yang memberi pilihan antara yang betina ataupun yang jantan, hak tu saja yang boleh keluar jantan. Kalau dia tak bagi pilihan kepada jantan, disebut betina, maka betina sajalah yang boleh dikeluarkan sebagai zakat. Satu masalah. Wa illa idza kanat kulluha dzukuran, ataupun melainkan apabila adalah semuanya haiwan ternakan itu jantan belakang dzukuran. Kalau semua ternakan itu jantan belakang, keluar jantan lah. Keluar jantan. Baik, itu yang disebut sebagai tak boleh buat keluar jantan, tak boleh buat keluar jantan. Dan masalah yang boleh keluar jantan sebagai zakat ni 5 aja. 5 masalah yang telah disebutkan dalam perincian nisab. Kalau kita patah balik untuk tengok nota tu, satu kan, ada 5 masalah aja. Dan yang pertamanya 5 ekor unta. 5 ekor unta. Zakat yang pertama, zakat tahap pertama bagi unta, fi khamsati minal ibil jaz'atu dha'nin aw jaz'u dha'nin aw thaniyatu ma'dhin aw thaniyu ma'dhin. Dalam kitab tersebut, pada setiap 5 ekor unta itu, pada 5 ekor unta itu sah dikeluarkan jaz'u minad dha'ni aw jaz'atu dha'ni. Boleh keluar kambing biri-biri yang umurnya setahun, jantan ataupun betina, ataupun thaniyun atau thaniyatu ma'zin, ataupun kambing kacang yang 2 tahun, sama ada laki-laki, sama ada jantan ataupun betina. Ini masalah yang pertama yang boleh keluar, yang boleh keluarkan zakat, yang boleh dijadikan haiwan ternakan jantan sebagai zakat. Satu. Masalah yang kedua, pada 25 ekor unta. 25 ekor unta. Maka boleh dikeluarkan, asalnya 25 ekor unta ni kena keluar bintu makhab.
25 ekor unta, asalnya kena keluar bintu makhad yang umurnya setahun, anak unta betina yang umurnya setahun, anak unta betina yang umurnya setahun, itu pada 25 ekor unta. Tapi diberi pilihan ataupun dikeluarkan bintu labun, anak unta jantan yang berumur 2 tahun. Anak unta jantan yang berumur 2 tahun. Ibnu labun. Ibnu labun. Ataupun boleh dikeluarkan hiqqun atas daripada ibnu labun, anak unta jantan yang berumur 3 tahun. Ambil yang setakah lebih tinggi, dan diambil jubran, diambil ganti rugi daripada kos yang lebih daripada yang sepatutnya tu. Macam yang kita bincangkan dalam masalah jabran tu, masalah jubran tu. Tu masalah yang kedua. Masalah yang ketiga yang boleh dijadikan haiwan jantan sebagai zakat ni, iaitu pada masalah jubran. Pada masalah jubran. Masalah jubran ialah kewajipan kita pada satu tahap, kita keluarkan lebih satu tahap ataupun kurang daripada satu tahap yang sepatutnya, kerana tidak terdapat pada pemilikan kita benda tersebut. Contohnya yang wajib dikeluarkan ialah bintu makhad tadi, tapi tak ada bintu makhad. Ataupun yang wajib dikeluarkan ialah hiqqah, tapi tak ada hiqqah. Jadi bila tak ada hiqqah, kita keluarkan bintu labun, satu peringkat yang lebih bawah pada dia, dan orang yang kutip zakat tu perlu bagi balik kat kita ialah jubran, 2 ekor kambing. Ataupun kita ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu sepatutnya kita kena bintu labun, iaitu pada 36 ekor unta. Pada pemilikan 36 ekor unta, yang wajib dikeluarkan ialah bintu labun, tapi kita tak ada bintu labun, jadi kita keluar hiqqah, unta betina yang umurnya 3 tahun. Unta betina yang umurnya 3 tahun. Tak, kita ulang jaz'ah. Kita ulang jaz'ah. Deh. Setingkat yang lebih tinggi. Bila setingkat yang lebih tinggi, kita berhak untuk tuntut balik ganti rugi kita dalam bentuk jubran tu, iaitu 2 ekor kambing. 2 ekor kambing. Ataupun 20 dirham Islami. 20 dirham Islami, sekitar 6.8 gram perak. Senilai 6.8 gram perak. 20 gram Islami jubran. Maka yang tu pun boleh diambil ataupun diberikan jubran dalam bentuk kambing jantan, dalam bentuk jantan, binatang yang jantan. Itu masalah yang ketiga. Dalam masalah yang keempat, pada 30 ekor lembu tadi yang kita bincang tadi ni, pada masalah nisab lembu, pada setiap 30 ekor lembu itu tabi' ataupun tabi'ah, anak lembu jantan yang umur setahun ataupun anak lembu betina yang umurnya setahun. Boleh kelak tabi' pun boleh, hak jantan. Boleh kelak tabi'ah pun boleh, hak betina. Ini boleh. Dan masalah yang kelima yang disebutkan dalam kitab kita ni, iaitu idza kanat kulluha dhukuran. Bila mana semua binatang ternakan dia tu jantan belaka, maka kelak jantan. Ni saja 5 masalah yang dibolehkan bagi seseorang mengeluarkan zakat haiwan ternakan yang jantan. Lain daripada 5 masalah ni, kena kelak betina. Lain daripada 5 masalah ni, kena kelak betina belaka. Habis. Masalah ni juga, bila kita mengaji kat sini, baru kita jumpa ataupun baru kita faham bahawasanya ada salah faham dalam bab sembelihan. Kita nak buat korban ataupun kita nak buat akikah, setengah orang tua, cuba tanya orang tua kampung kita, tanya orang tua kampung kita dan sebagainya, yang mengaji sikit-sikit bab ni, bab sembelihan dan sebagainya, dia tak bagi korban ataupun akikah dengan haiwan jantan. Dia kata kena haiwan betina. Lebih-lebih kambing. Kambing tak ada jantan langsung. Zakat kambing tak ada jantan langsung. Kambing betina semua. Semua jaz'ah ataupun da'nun. Jaz'ah ataupun saniyah. Kalau kambing. Lembu ada masalah kena hak jantan.
unta pun ada masalah keluar jantan, zakat kambing betina semua. Macam kita sebut dalam fasal yang sebelum tadi ni. Semua betina. Semuanya sama ada jaz'atu dha'nin ataupun saniyatu ma'zin. Kambing biri-biri jantan, kambing biri-biri betina yang umur setahun, ataupun kambing kacang betina yang umur 2 tahun. Semua betina, tak ada jantan. Masalah tu terbawa kepada masalah bila dia mengaji bab ni, tak boleh keluar sebagai zakat. Dia tersalah masuk dalam perbincangan sembelihan. Maka timbullah cerita, timbullah kepercayaan ataupun amalan tak boleh buat korban dan tak boleh buat akikah melainkan dengan kambing betina. Lembu betina dan kambing betina, jantan tak boleh. Sedangkan dalam syarat sah sembelihan korban ataupun dalam syarat sah sembelihan akikah tak mensyaratkan betina. Yang mensyaratkan betina dalam masalah zakat kambing saja. Dalam masalah zakat kambing dan zakat-zakat yang lain dalam perincian zakat unta dan zakat lembu. Jadi kita bila jumpa bab ni, kita fahamlah upah siapa yang tak bagi buat akikah dan tak bagi buat korban dengan lembu ataupun kambing jantan tu. Itu tak boleh nak pakai hak betina. Tak boleh pakai hak jantan untuk buat korban, tak boleh. Untuk buat akikah tak boleh. Tak syarat. Dalam bab sembelihan korban dan dalam bab sembelihan akikah tak syarat betina. Tak syarat betina. Syarat jantan tak syarat jantan, tak syarat betina. Betina dan jantan tu tak menjadi syarat sah korban dan tidak menjadi syarat sah sembelihan akikah. Faham gelok? Ingat bergelok. Masalah yang tak boleh buat keluar jantan ni satunya zakat ternakan kambing secara total keseluruhan dan beberapa perincian dalam masalah zakat ternakan lembu dan unta. Tu pun ada 5 masalah macam yang kita sebutkan tadi yang dibenarkan untuk kita keluarkan zakat jantan. Keluar zakat jantan. Itu pun pada masalah zakat unta dan zakat lembu saja. Adapun zakat kambing tak ada. Zakat kambing semua zakat itu, seekor ke, 2 ekor ke, 3 ekor ke, 4 ekor ke, 5 ekor ke, 6 ekor ke, semua kena betina. Semua kena betina. Lagi wala akhdhu as-saghiri. Wala ay wala yajuzu akhdhu as-saghiri, dan tidak harus juga mengeluarkan ataupun mengambil zakat haiwan yang kecil. Haiwan yang kecil ni maksudnya yang tidak mencapai tahun yang menjadi wajib. Dia tak cukup setahun ni lah. Kalau kambing sekurang-kurangnya setahun lah. Itu maksud kecil. Kecil di sini bukannya kecil daripada sudut saiz, bukan kecil daripada sudut daging dan sebagainya, bukan. Kurang daging dan sebagainya, bukan kecil dengan maksud tu. Kecil tu dengan maksud yang tidak dia bi an kanat fi sinnin la fardalaha. Dalam kitab bi an kanat fi sinnin la farda fihi. Dia berada dalam kategori umur yang tidak difardukan padanya. Contohnya dia baru 9 bulan. Dia tak boleh baru 9 bulan, tak sampai lagi 12 bulan. Pada kambing contohnya. Ataupun pada lembu macam tadi, tabi' tadi. Tak tabi' lagi lah. Tak nama tabi' lagi sebab belum cukup umur setahun. Tak nama tabi', tak nama tabi'ah lagi. Baru 10 bulan. Tak nama tabi' lagi. Maka tak boleh dikeluarkan sebagai zakat. Tak boleh dikeluarkan, kena cukup umur. Sebab tu dia tekankan dalam setiap jenis zakat yang dikeluarkan itu pada bilangan yang tertentu tu ditekankan umur. Laha sanatun, laha sanataini, laha salasu sanawat, laha arba'u sanawat. Ditekankan masalah umur. Jadi kalau kurang daripada umur tu, contohnya kurang daripada setahun, maka tak boleh diambil sebagai zakat dan tak boleh dikeluarkan sebagai zakat. Kita boleh kata selagi sebulan cukup umur lah, ambil ni lagi sebulan cukup umur. Tak boleh. Tak sah dijadikan sebagai zakat. Illa melainkan idza kanat kulluha sigharun.
Melainkan apabila adalah semuanya haiwan ternakan itu sirarah, kecil belakang. Semua tak cukup umur belakang. Bilangan cukup, nisab cukup, haul cukup, tapi umur tak cukup, tak apa. Maksudnya pada kambing, contohnya pada 40 ekor yang pertama kambing kan, 40 ekor yang pertama kambing, semua kambing dia tu cukup setahun dah, haul cukup setahun, kambing masih lagi belum cukup setahun. Macam mana masalah? Dia dah memiliki kambing tu setahun, tapi kambing yang ada semuanya tak cukup setahun. Macam mana masalah dia? Masalahnya bila mana semua ibu-ibu tu mati. Dia ada kambing, contohnya asal pemilikan itu asalnya dia ada 25 ekor kambing ataupun 30 ekor kambing. Kemudian setiap kambing itu beranak 6 bulan ataupun 7 bulan, 5 bulan selepas daripada pemilikan itu, 6 bulan selepas daripada pemilikan itu, kambing dia beranak. Hak mana betina tu semua beranak belakang. Ada yang beranak 2 ekor, ada yang beranak 3 ekor, ada yang beranak 4 ekor dan sebagainya. Lebih daripada kadar nisab lah. Lebih daripada kadar nisab. Kemudian sebahagian daripada ibu-ibu kambing tu mati, contoh. Dan sebahagian daripada ibu-ibu kambing tu dijual ataupun disembelih. Jadi yang tinggal bila cukup haul, bila cukup setahun pemilikan, yang tinggal hanyalah yang kecil-kecil yang boleh cukup setahun. Wajib pulang. Bila semua tak cukup tahun belakang, wajib pulang. Wajib pulang yang tak cukup tahun tu. Sebab kewajipan dah ada. Dan semua yang dia miliki ialah semua binatang, kambing contohnya, yang masih lagi belum cukup setahun. Sebab haiwan yang lahir, anak yang lahir daripada pemilikan kita disebut sebagai nitaj. Nitaj, produk yang lahir daripada kambing kita. Bukan kita beli tambah tak, bukan kita beli tambah, bukan kita dapat melalui pewarisan, bukan ada orang hadiahkan kepada kita, bukan sumbangan. Ni apa nama, kambing yang lahir daripada ibu kambing yang kita ada contohnya. Maka dia dikira dengan haul ibu dia. Dia tak kira daripada start tu. Dia tak kira daripada start masuk pemilikan kita ada. Kalau ikut start masuk pada pemilikan kita, umur kambing tu 6 bulan, maksudnya dia baru 6 bulan dalam milik kita lah. Kan? Ibu dia dah ada dalam pemilikan kita 6 bulan contohnya. Lepas pada 6 bulan dalam pemilikan kita, ibu dia beranakkan dia. Jadi kalau ikut 12 bulan pemilikan kita, anak kambing tu baru umur 6 bulan lah. Kan? Kita beli kambing, atau contohnya kita beli kambing pada bulan 1. Bulan 1. Kemudian pada bulan 6, setelah daripada 6 bulan pemilikan ataupun pada bulan 7, kambing kita beranak. Ketika cukup 12 bulan pemilikan kita kat kambing ibu ni, anak tu baru 5 bulan ataupun 6 bulan. Jadi kalau ikutnya, anak tu tak cukup haul lagi, tak cukup pemilikan, tak genap lagi pemilikan kita 12 bulan, tak cukup lagi. Tapi tak, sebab dia nitaj, dia ialah hasil yang lahir daripada ibu yang kita miliki sejak pada bulan 1, maka dikira sekali dalam bilangan nisab. Tapi kalau kita beli tambah, tak kira. Bulan 7, asalnya kita ada 30 ekor contohnya, ataupun 20 ekor contohnya, jantan bakar, tak beranak, jantan semua. Bulan 7 kita beli lagi, tambah lagi 20 ekor, dah ada 50 ekor. Masuk sampai bulan 12, tak ada beranak, tak ada apa lagi. Yang ada 30 ekor yang kita beli daripada bulan 1, campur dengan 20 ekor yang kita beli pada bulan 7. Bilangan cukup lah 50 ekor, lebih daripada 40. Tapi haul tak cukup. Sebab pemilikan kita yang lagi 20 itu bukan nitaj, bukan hasil daripada kambing yang kita miliki, kita beli tambah. Jadi nak cukup nisab dia, kita beli bulan 7 nu, bulan 7 nu pula. Bulan 7 ni pula baru cukup nisab yang lagi 20 ekor ni, dan dikirakan dengan 30 tu, baru wajib pulang. Itu kita akan bincangkan dalam fasal yang selepasnya. Fasal yang membincangkan tentang syarat wajib keluar zakat ni. Itu. Jadi ni masalah kecil. Ni cerita saya masalah kecil tu je. Masalah kecil. Tak sah dikeluarkan ataupun mengeluarkan zakat kambing yang kecil, artinya kambing yang tidak cukup umurnya. Contohnya kambing itu belum cukup umur 12 tahun, belum cukup umur 12 bulan, melainkan kalau semuanya 12 bulan. Melainkan kalau semuanya tidak cukup 12 bulan, maka barulah boleh dikeluarkan
kambing yang belum cukup 12 bulan sebagai zakat. Orang yang fikir, dia akan terbit masalah tu, macam mana dia milik dah setahun tapi kambing dia tak cukup 12 bulan semua. Masalah ni, masalah ibunya mati, hak mana hak dewasa tu semua mati belakang, ataupun sebahagiannya mati dan sebahagiannya dijual dan sebahagiannya disembelih dan sebagainya. Tinggal hak kecil-kecil tinggal hak kecil-kecil saja. Dia tak kira haul itu daripada permulaan lahir dia tak, dikira dengan haul ibu dia, walaupun ibunya dah mati dan sebagainya. Haul kira haul ibu. Kemudian kata rahimahullahu ta'ala, walau ishtaraka ithnani fi nisabin wajabat alaihimaz zakat. Dan jikalau berkongsi oleh dua orang ni, au aksar lah, dua orang tu sekurang-kurang kongsi, sekurang-kurang nak kata kongsi ni dua orang lah minimum dia. Kalau lebih daripada dua orang tak kisahlah, 3 orang ke 4 orang tak kisahlah. Walau ishtaraka ithnani, dan jikalau berkongsi oleh 2 orang, au aksar lah, ataupun lebih daripada 2 orang, fi nisabin, pada nisab, pada kadar wajib kena zakat tu. Dia berkongsi beli kambing, kongsi duit beli kambing, sama-sama ternak dan sebagainya, dengan syarat-syaratnya lah, dia ada syarat-syarat dah. Wajaban alaihimaz zakat, wajiblah atas kedua-duanya zakat. Maka mereka dizakatkan, keluar zakat tu seperti mana zakat seorang, bukan dua-dua orang wajib keluar zakat yang berasingan. Tak, gabungkan aset yang mereka miliki tu, haiwan yang mereka miliki tu banyak mana, maka kena keluar banyak tu, kena keluar macam mana pemilikan tu ialah pemilikan seorang. Contoh, bila mana dia berkongsi modal beli kambing contohnya, cukup haul ada, kita kata kalau kambing ni cukup haul ada 400 ekor, maka wajib pula 4 ekor, maka wajib pula 4 ekor zakat lah, 4 ekor kambing sebagai zakat. 400 ekor kambing pemilikan atau, maka wajib kena zakat 4 ekor. Setiap orang kena 4 ekor ke tak? 4 ekor sahaja, walaupun tuannya ada 8 orang, walaupun yang berkongsi itu 6 orang, walaupun yang berkongsi itu 3 orang. Disebutkan dalam dalam nihayah sebut zukiya ka rajulin wahidin, dizakatkan akan kedua-duanya ka rajulin wahidin, seperti mana zakat seorang, Jadi dia ada pro and kontra lah bab berkongsi ni. Kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi, kadang-kadang tak ada untung, tak ada rugi. Dia bukan masalah beli kambing, hang beli 20 ekor, aku beli 20 ekor, lepas tu kita gabung sekali. Dia bukan masalah lagu tu. Dia masalah kumpul duit. Daripada duit itu beli kambing. Ini masalah dia lagu tu. Bukan masalah lagu tu. Bukan berkongsi dengan maksud aku ada 30 ekor, hang ada 30 ekor, kita bola sekandang. Tak, bukan masalah lagu tu. Masalah berkongsi, bersyarikat kat sini ialah buat keluar duit masing-masing. Tak semestinya sama banyak lah. Buat keluar pasal dikira percentage lah. Contohnya seorang masing-masing sepakat nak keluar modal seorang 5,000 contohnya. Jadi seorang 5,000 jadi 10,000 lah. Dan beli kambing sebanyak mana yang boleh dengan 10,000 tu. Ataupun seorang buat keluar 10,000, seorang buat keluar 5,000 contohnya. Jadi modal ada 15,000, dengan 15,000 tu beli kambing sekadar yang boleh contohnya. Jadi kalau sama-sama buat keluar 50,000, kalau sama-sama buat keluar 5,000 tu, ataupun sama-sama buat keluar 10,000 tu, maka dia punya pemilikan dia 50-50 lah. Pemilikan dia 50-50, share masing-masing tu 50%, 50%. Kalau seorang buat keluar 10,000, seorang lagi buat keluar hanya 5,000 saja sebagai modal, maka dia kira 1/3. Share dia 33%. 1/3. 1/3. Ni kira dulu. Jadi kadang-kadang tu ni dia panggil khultah.
khultah syuyuk ataupun khultah a'yan dalam masalah dalam bab muamalat dinamakan sebagai khultah percampuran syarikat. Dia mesti khultah syuyuk ataupun khultah a'yan. Mesti tak dapat dibezakan. Yang dinamakan syarikat ni mesti tak dapat dibezakan dengan yang lain. Mesti tak dapat dibezakan dengan yang lain. Kalau berkongsi barang, hang ada barang hang, aku ada barang aku, kita gabung sekali jual, tu tak nama syarikat. Tu dia panggil khultah jiwar. Percampuran yang masih boleh diasingkan, masih lagi kena hak ni hak aku ni, hak ni hak dia ni, hak ni hak dia wamai, hak ni hak aku wamai. Selagi mana boleh diasingkan lagu tu, tak dinamakan syarikat secara hakiki. Dia nak dinamakan syarikat ialah setiap juzuk benda yang kita niagakan ataupun benda yang kita miliki tu berkongsi dengan yang lain. Jadi macam mana yang dikatakan berkongsi dengan yang lain ni? Contoh, masing-masing aku nak 10,000, kawan ni aku nak 10,000, kawan ni aku nak 10,000. Dengan 20,000 ni beli kambing. Dekat mana yang boleh? Contohnya dengan 20,000 ni boleh beli 20 ekor kambing. Boleh beli 20 ekor kambing. Maka setiap dua orang ni, dia memiliki setiap 20 ekor kambing. Bukan seorang milik 10 buang, bukan seorang milik 10. Itu. 10,000. Kalau masing-masing beli, masing-masing boleh beli 10 ekor kambing. Lepas daripada beli baru nak bersyarikat, tak jadi. Itu dia punya khultah jiwar. Kita nak tengok dalam masalah muamalat. Tak mahu lagu tu. Yang naknya RM10,000, RM10,000 gabung sekali, kemudian beli kambing dengan RM20,000 tu. Bila beli RM20,000 tu dapat 20 ekor contohnya, maka setiap orang memiliki 20 ekor kambing. Setiap orang memiliki 20 ekor kambing berdasarkan persentage lah. Kalau sama banyak itu seorang 50-50. Berkongsian saham seorang 50-50. Kalau seorang 10,000, seorang 5,000 contohnya, jadi 1/3. Kawan ni memiliki 1/3 daripada pemilikan syarikat. Kawan ni memiliki 2/3 daripada pemilikan syarikat. Dia lagu tu. Maka wajib zakat. Kita kena berhenti dulu ni. Kena sambung lain ni. Esok insyaAllah kita sambung masalah syarikat ni. Masalah syarikat ni ada panjang sikit. Ada perbincangan, ada syarat dia dan sebagainya. Sambung dulu. Walawish tarakathnani fi nisabin wajaban alaihim zakat wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sambung itu sebelum fasal. Sebelum masuk faslun yang baru tu. Sambung di situ. Sebab ada beberapa perkara yang perlu kita faham. Dia ada syarat dia. Syarat syarikat. Dia bukan semata-mata beli, kongsi. Lepas tu hang bela seorang hak ni aku tak buat apa, ada. Dia bukan lagu tu. Dia ada syarat-syarat dia. Kita bincang dalam kelas yang akan datang insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada soalan? Soalan tak ada. Tapi ada soalan sikit. Alright. Saya persentik kita orang faham tak? Dia kira saham syarikat lah. Macam apa nama, kita kena gabungkan modal dan tengoklah sama ada modal tu sama banyak ataupun berlebih kurang. Maksudnya dia 1/3, 2/3 tu pada pemilikan kambing tu. Pada pemilikan kambing lah. Maksudnya setiap kambing tu, tuan dia masing-masing pada setiap kambing tu, tuan yang pertama, rakan kongsi pertama memiliki 2/3 daripada seekor kambing tu. Tuan yang kedua memiliki 1/3 daripada seekor kambing tu. Seekor kambing tu milik kedua-dua tuan. Oh, kalau jual kena pecah ikut tu lah. Kalau pecah keuntungan dia ikut saham lah. Oh, 1/3, 2/3. 1/3 tu lah. Melainkan kalau setuju nak bagi sama banyak tu tak apalah. Oh, walaupun bayar harga tak sama, modal tu. Tu atas persetujuan rakan kongsi ya. Tapi biasanya tak lah kot. Takkan aku kalau modal lebih yang dapat sama banyak untung aku. Biasanya tak lah. Banyak mana modal yang aku lah, banyak tu lah yang akan dapat sebagai pulangan. Contoh dapat untung 300. Maka yang pemilikan 2/3 dia dapat 200 lah untung. Yang pemilikan 1/3 dapat 100 lah untung. Melainkan kalau tak apa, kita kongsi sama banyak untung, kita sama banyak modal banyak mana yang ada, kita ulang hang sikit pada aku tak apa, untung sama banyak tak apa. Itu atas persetujuan daripada rakan kongsi ya. Tapi dia punya hak pemilikan tak tekan sama banyak. Hak pemilikan dia pasti berdasarkan kepada modal. Dia nak sama banyak, dia kena beli tambah, Bagi sama nilai. bagi sama nilai. Ataupun dia bayar sebahagian daripada modal asal yang dikeluarkan oleh seorang lagi tu, dia bayar untuk bagi sama seimbang.
bayar balik sebahagian daripada modal. Seolah-olahnya dia beli daripada kawan tu saham dia. Boleh juga. Dia macam ni tak? Kita meniaga pen. Ni contoh paling mudah nak bagi nampak. Kita meniaga pen. Dia tak boleh kita beli pen merah, kawan ni beli pen merah juga. Contohnya. Ataupun pen merah dengan pen biru. Kita campur sekali. Kita meniaga, kita jual tak idea tu. Tu dia panggil khultah jual. Maksudnya kita masih lagi boleh membezakan antara pen hang dengan pen aku. Hak biru tu pen aku tak laku. Hak laku pen merah ni nak habis lah. Jadi dia tak nama kongsi yang hakiki. Walaupun aku buat main 20 batang, hang buat main 20 batang pen, kita gabung kali bulan satu bekas, meniaga. Tapi sebab masih boleh dibezakan. Ini pen yang hak main, ni pen yang aku main. Dan ni yang dah habis dah ataupun yang hot sellernya. Jualan yang paling larisnya hak biru contohnya. Hak merah tak ada siapa sentuh, ataupun sikit sangat. Jadi takkan nak bedak sama banyak. Itu dia panggil khultah jawar. Khultah syuyuk ataupun khultah a'yan. Orang keluar modal, beli pen. Orang keluar modal sama-sama, modal tu dikumpulkan dan dibeli sesuatu barang ataupun item yang kita nak jual tu, item yang kita nak syarikat tu. Maka setiap item tu dimiliki oleh orang yang bersyarikat tu. Setiap batang pen tu dia dimiliki oleh dua tuan. Ikut janji. Kalau sama banyak 50-50 lah. Bukan kerat seorang setengah lah. Bukan sebatang pen ni, hak atas ni hang, hak bawah ni aku tak. Seluruh pen ni dimiliki oleh dua orang. Itu dia panggil khultah syuyuk ataupun khultah a'yan dalam bab muamalat. Itu kena wajib bab muamalat dalam bab syarikat. Maka dalam bab pemilikan ni juga ada syibih dengan bab syarikat. Bab pemilikan. Dalam bab ni pun ada. Dalam bab zakat tanaman pun ada. Dalam zakat perniagaan pun memang ada lah, sebab ada syarikat dan sebagainya. Dan kita akan jumpa beberapa lagi jenis syarikat dalam masalah zakat ni. Dia ada syibih, dia ada hubung kait dengan masalah. Jadi kita juga kena faham sikit sebanyak maklumat tentang syarikat ni. Kita akan bincang dalam kelas akan datang insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqati ka sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala an dzikrika al-ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين.